Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk sesi kali ini kita akan bincangkan soalan 9 bahagian C kertas 2 Percubaan Negeri Kelantan tahun 2020. Kita tengok soalan. Rajah 9 menunjukkan dua jenis sel P dan Q. Bezakan kedua-dua jenis sel dari segi kita nak bezakan dari segi jenis sel dengan perubahan tenaga. So kalau awak tengok kat sini, dalam sel P dia menggunakan dua-dua dia pakai elektron karbon, sini pun karbon dan dia ada bateri kat sini. So ni kita tahu dia adalah sel elektrolisis. Dan dalam sel Q kita ada voltmeter dan dia menggunakan dua jenis elektrod yang berbeza, zinc dengan kupra. So yang ni adalah sel kimia. Awak boleh buat jadual untuk soalan macam ni. Contoh awak boleh tulislah. Contoh kita buat kotak. Sel P, sini sel Q. Jenis sel. Jenis sel dia adalah sel P ni adalah sel elektrolisis. Sel Q adalah sel kimia. Soalan seterusnya minta awak bezakan dari segi perubahan tenaga. Kalau sel P ni kan kita ada tenaga elektrik kat sini. So kita tahu dia berubah daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Untuk sel kimia pula kat sini kita baca dia punya arus. Jadi tu adalah tenaga elektrik. Dan perbezaan antara elektrod ni, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. So untuk sel kimia dia adalah daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. So tu jawapan kita lah. Tengok soalan seterusnya. Satu eksperimen bagaimana gambar rajah dalam sel Q dengan menggunakan pasangan logam yang berlainan dijalankan. Keputusan berikut diperoleh. Dia beri kat awak pasangan logam, perbezaan voltan dengan terminal negatif. So tadi kita tahu sel Q. Sel Q tadi adalah sel kimia. So kalau dalam sel kimia, bila terminal negatif, apa yang kita dapat buat macam first? Kita punya ni lah, kita boleh katakan kalau dia terminal negatif, dia mesti lebih elektropositif. Bila dia lebih elektropositif, automatically dia akan berada di atas lah. Atas dalam siri elektrokimia. Tu first kesimpulan lah kita dapat buat. Dan dalam ni terminal negatif dia adalah anode. Dalam siri dalam sel kimia. So dia nak minta kita susun kedudukan E, G dan L mengikut siri elektrokimia secara menurun. Huraikan cara bagaimana anda membina susunan tersebut. So apa yang kita bincang tadi yang ni sebenarnya adalah cara untuk kita nak susun. So yang pertama awak boleh tengok apa yang awak boleh tengok kat sini. Dia bagi yang pertama kita ada L dengan T. Kita buat draft dahululah. Itulah kita buat draft dahulu.
Okay. Kalau cikgu akan tengok macam ni. Pasangan pertama L dengan G. Okay, G jadi terminal negatif. So, G negatif kat sini. Maksudnya antara G dengan L, G akan ada dekat atas. Okay, lepas tu yang kedua, G dengan E. Okay, G dengan E. G dengan E. G pun terminal negatif. Okay, so G pun akan berada di atas E. Cuma tak tahu L atas ke E atau atas. Okay, so macam mana nak tahu? Kita tengok dia punya perbezaan voltan. Kalau beza voltan makin besar, maksudnya kedudukan dia makin jauh. Okay, so sekarang G dengan E ni besar voltan dia. Jadi G dengan E lebih jauh daripada G dengan L. So kita boleh letak E ni bawah L. Okay, next kita tengok Z dan E. Z dengan E, Z jadi terminal negatif. Maksudnya Z berada di atas E. Okey, Z berada di atas E. So, kat sini ni, okey, cikgu padam baliklah. Z akan berada di atas E. Sini Z, sini E. Okey, Z akan berada di atas E. So, kita dapat susunan kita. Yang pertama adalah G, L, Z, E. Okay, kita buat betul-betul nombor lah. Okay, susunan. Okay. Secara menurun. Okay, adalah G, L, Z, E. Z, E. Okey, dapat yang tu. Okey, yang kedua, huraikan bagaimana anda membina susunan tersebut. Okey, so bagaimana nak menghuraikan? Bagi tahu dulu yang cikgu cakap yang ni. First, bagaimana kita nak susun. Okey, so cakaplah logam yang lebih elektropositif. Okey, adalah logam yang berada di atas dalam siri elektrokimia. Okey, dan menjadi terminal negatif. Okey, itu bagaimana kita huraikan, bagaimana kita buat susunan tadi. Okey, lepas tu ulang balik yang cikgu dah explain ke awak tadi. Okey, contoh sini bagi logam, bagi pasangan logam. Okey, logam L dan G. Okey, ambil yang pertama ni L dengan G dahulu. Okey, G adalah terminal negatif. Okey, G adalah terminal negatif. Jadi kita boleh cakap oleh sebab L, kan L kurang elektropositif. Okey, maka oleh sebab L berada di bawah G. Sebab kita tahu yang ke atas mesti ada ni kan. Oleh sebab L berada di bawah G. Okey, L kurang elektropositif daripada G. Okey, settle yang pertama L dengan G. Nombor 4 pula ayat kita ambil G dengan E pula. Ulang yang sama. Okey. Cikgu tengok cikgu boleh ni tak?
Copy tak? Okay. Sekejap ya. Tak keluar pula. Okay, tak apa. Okay, cikgu tak dapat nak ni. Okay, tak apalah. So, kalau awak tengok kat sini. Okay, tengok Ctrl C. Dapat tak? Tak nak keluar, tak apalah. Yang ni kita abaikan. So, awak buat jawapan awak tadi. Okay, so ulang baliklah yang ayat yang cikgu dah bagi tu. Okay, tadi kan bagi pasangan logam L dan G. G adalah terminal negatif. Okay, oleh sebab L berada di bawah G, L kurang elektropositif daripada G. Okay, G dan E pun sama. Ayat sama je. Tadi cikgu try nak copy sebenarnya. Okay, bagi pasangan logam. Okay, G dan E. Okay, G juga adalah terminal negatif. G adalah terminal negatif. Okay, oleh sebab E berada di bawah G. Okay, E kurang elektropositif daripada G. Okey, ayat kita yang kelima, kita nak cakap pula tentang Z dengan E. Okey. So, sama juga, ulang balik bagi pasangan logam. Okey, Z dan E. Okey, Z adalah terminal negatif. Okey, oleh sebab E berada di bawah Z. E kurang elektropositif daripada Z. Okay, so tadi kan last kali kita kita nak tentukan kan Z dengan E ni macam mana nak bezakan siapa duduk atas, siapa duduk kat bawah. So that's why kita akan refer pula kepada perbezaan voltan. Okay, so awak boleh pilih sama ada awak nak compare. Ni kita akan tentukan ni lah, kita akan pilih. Kita akan tengok G dan E ni dengan ni G dengan E dia punya beza voltan, dengan Z dengan E dia punya beza voltan. So awak boleh cakap perbezaan voltan antara G dan E lebih tinggi lah, lebih daripada Z dan E. Okay, maksudnya lebih jauh lah kan. Jadi Z berada di bawah G. Okay, sebab apa? Sebab kalau lagi jauh kedudukan, voltan dia, perbezaan voltan dia akan lebih tinggi. Okay, so tu jawapan untuk yang ni lah, explanation. Bagaimana kita menghuraikan. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Soalan C. Berdasarkan sel P, huraikan satu eksperimen untuk menyiasat bagaimana faktor kepekatan elektrolit. Kepekatan
mempengaruhi hasil terbentuk di dalam elektrolisis. Huraikan eksperimen anda. Okey, dia nak kaedah keputusan dengan persamaan setengah. Okey, awak tahu awak akan ada 2 persamaan setengah. Jadi, sini dia kata 10 markah kan. Sini dah 2 markah. Keputusan 3 markah, kaedah 5 markah. Okey, jadi kita start dengan kaedah. Gambar rajah dia dah bagi kat atas. So, awak tak payah buat pun tak apa. Awak refer kepada kat sini. Ini adalah sel P. Okey, bagaimana kita nak merancang eksperimen ni? Kita padam di sini. Bagaimana kita nak rancang eksperimen ni? Jadi, kita nak buat kepekatan. Kita nak bezakan kepekatan. Okey, contoh kita gunakan elektrolit dia ni. Elektrolit ni kita gunakan larutan. Jangan tebal sangat. Okey. Kita gunakan larutan kuprum 2 klorida. Okey, sebab apa? Sebab larutan kuprum 2 klorida ni kita akan buat satu yang pekat, satu kita buat yang cair. Yang pekat kita ambil contoh 1.0 mol Dn-3. Yang cair kita ambil 0.001 mol per dm3. Okey, apa yang kita dapat perhatikan bila kita ambil kuprum 2 klorida? Okey, secara umum kalau pekat di anode, kita akan nampak gas berbeza dipilih untuk maksudnya dihasilkanlah gas berbeza yang dihasilkan berbanding kalau yang cair, gas berbeza yang akan terhasil. Okey, so cikgu okey, kita berbalik kepada ni larutan kuprum 2 klorida ni kan. Okey, larutan kuprum 2 klorida, awak kenal pasti ion apa yang hadir dalam larutan ni. Okey, so ion yang hadir adalah kita ada Cu2+, H+. Okey, dengan dia punya anion klorida. Okey, Cl negatif dengan OH negatif. Okey, kita akan ada 4 jenis ion ni. Okey, lepas tu tentukan. Ni adalah terminal. So, sini yang positif, sini yang negatif. Okey, so bermaksud sini adalah anode, sini adalah cathode. Okey, dan tentukan ion tu pergi kat mana. Bagaimana kita nak buat eksperimen ni, kita tentukan ion pergi kat mana. So, baru kita boleh ramalkan apa hasil nanti. Okey, so pada anode tadi, anode yang positif kan. So, dia akan menarik yang negatif. Dia akan menarik yang berlawanan charge. So, yang akan pergi kat sini adalah Cl minus dengan OH minus. Okey, cathode ni yang negatif. So, dia akan menarik yang positif. So, yang kat sini adalah Cu2+ dengan H+. Okey. So, sekarang kita nak bezakan kalau cair macam mana, kalau pekat macam mana. Okey, dalam cikgu start dengan okey, awak tengok macam ni. So, kalau larutan kuprum 2 klorida pekat, okey, dia akan pilih mana yang pekat lah untuk dinyahcaskan. Contoh di anode, kita ada Cl negatif dengan OH negatif. Tapi sebab pekat larutan ni, okey, ni cikgu pink. Okey, yang pekat yang pekat. Okey, yang pekat Cl negatif akan dipilih. Maksudnya kita akan nampak nanti gas klorin akan dihasilkan dalam eksperimen kuprum 2 klorida 1 mol dm3. Okey, kalau yang cair, dia akan ikut kedudukan dalam siri elektrokimia bagi anion. Okey, siri elektrokimia anion, kedudukan dia adalah apa ni kan, F negatif. Okey. Allahu Akbar.
Okay, nitrat, klorida, bromida, OH. Okey, ni adalah siri elektrokimia bagi anion. Okey, dalam keadaan cair, dia akan pilih yang bawah ni akan lebih senang dinyasaskan. Yang bawah ni akan dipilih. Lebih mudah lah, lebih mudah. Lebih dipilih. So, dia akan start daripada kat bawah untuk dia pilih. Okey, so kalau yang cair maksudnya ion, kita punya anion sekarang hidroksida dengan klorida kan. So, kalau yang cair dia akan pilih hidroksida ni. Okey, tapi kalau larutan tersebut pekat, dia akan pilih yang pekat. Maksudnya dia akan pilih klorida. Okey, so yang cathode. Okey, yang cathode dalam siri cation memang klorida memang kuprom ni duduk kat bawah. So dalam dua-dua eksperimen memang kuprom akan dipilih. Sebab okey, dalam cation punya, okey, untuk cation, okey, bila awak susun, cikgu tak tulis semula, awak susun lah. Susun, okey, cikgu start pada stannum. Stannum, plumbum, hidrogen, kuprum, argentum. So kat sini kuprum memang ada kat bawah. Jadi dalam kes ni pekat atau cair memang ion kuprum yang akan dipilih pada cathode. Okey, so tu. Jadi kita tengok satu persatu. Kita buat prosedur. Dia minta prosedur, okey, kaedah keputusan dengan persamaan setengah. Okay, so untuk soalan C. Okay, kaedah. Okay, yang pertama kaedah dia kita buat apa kalau eksperimen tu? Okay, yang pertama mestilah kita kena tulislah larutan. Okay, kuprum. Okay, 2 klorida. 1 mol. 1.0 mol di M-3. Okey, dimasukkan ke dalam sel elektrolisis. Okey, sehingga menutupi kedua-dua elektrod karbon. Okey, yang kedua, okey, 2 tabung uji. Tadi dia ditelangkupkan kan? Okey, 2 tabung uji. Okey, yang berisi larutan kuprum 2 klorida. Okey, 1.0 mol di N-3. Okey, ditelangkupkan kepada kedua-dua elektrod. Kepada kedua-dua elektrod karbon. Okey, lepas dah ditelangkupkan, kita akan sambungkan kedua-dua elektrod karbon. Okey, pada terminal positif dan negatif bateri. Okey, menggunakan wayar penyambung. Okey, dan switch dihidupkan. Okey, lepas tu nombor 4, perubahan warna elektrolit. Okey, awak kena tulislah apa yang awak buat. Perubahan warna elektrolit dan pemerhatian sekeliling direkodkan. Okey, prosedur kita dah habis, tapi kita jangan lupa kita kena tulis eksperimen diulang dengan menggunakan
Tadilah yang cair pula. Eksperimen diulang. Okey, dengan menggunakan larutan kuprum 2 klorida 0.001 mol Dn-3. Okey, so ni kita punya prosedur. Tadi cikgu cakap kaedah, ni kita punya kaedah lah. So cikgu cakap tadi kaedah kita 5 markah. Jadi untuk setiap ayat ni, setiap satunya adalah 1 markah. Okey, so sekarang kita nak tengok dia punya keputusan ataupun dia punya pemerhatian lah. Okey, jadi awak boleh bezakan dia punya keputusan. Okey, nak senang kalau kita buat kotak je. Okey, ni dalam elektrolit. Mana? Okey. Okey, contoh kita buat elektrolit. Ni larutan kuprum 2 klorida 1.0 mol Dn-3. Okey, lagi satu larutan kuprum 2 klorida 0.001 mol Dn-3. Okey. Lepas tu ni tulis kita punya pemerhatian. Apa yang kita nampak. Okey, so dalam kita punya pemerhatian, okey, kita bagilah pemerhatian dia kita ke anode dengan pada cathode, ataupun awak boleh bagi tahu pemerhatian awak nampak warna elektrolit ke macam mana. Okey, so untuk larutan yang pekat tadi cikgu cakap kan, yang pekat tadi cikgu cakap ion klorida akan dipilih untuk dinyacaskan. Okey, so kalau ion klorida dipilih, maksudnya gas klorin akan terhasil. So awak boleh nampak, okey, pada anode gas klorin tu kalau awak tulis pemerhatian adalah apa yang awak nampak. Kalau awak tulis gas klorin terhasil, salah tau. So tulis pada anode, okey, gelembung gas kuning kehijauan terhasil. Okey, dan apa yang awak boleh perhatikan lagi satu, awak akan nampak warna biru elektrolit pudar. Okay. Untuk yang larutan kuprum 2 klorida ni, pada anode tadi cikgu cakap ion hidroksida akan dipilih. Okey, kalau ion hidroksida ni cikgu tulis teruslah persamaan dia kat sini. So nanti okey, yang ni gelembung gas. Jadi cikgu cakap ion klorida dipilih kan. So ion klorida kalau dia dipilih, okey, dia akan dinyacaskan Cl2. Okey, dia akan bebaskan elektron. So dia jadi gas klorin dengan elektron seimbangkan. Okey, ni persamaan setengah dia. Ni pada anode. Okey, pada kathode tadi cikgu kata ion kuprum akan dipilih. Jadi Cu2 plus ni dia akan dapat elektron, dia akan hasilkan logam kuprum terenap. Okey, sebab tu warna biru elektrolit semakin pudar, sebab di kathode tu ion kuprum menerima elektron menjadi logam kuprum. Okey, kalau yang cair, yang ni cair kan. So pada anode yang akan dipilih adalah ion hidroksida. Ion hidroksida, okey, dia akan dinyacaskan, dia menghasilkan gas oksigen. Okey, tambah air tambah dengan elektron seimbangkan. Okey, tu dah seimbang. Okey, dan di kathode samalah, masih kuprum juga yang dipilih untuk menerima elektron.
Okey, sebab tu pada anode yang cair ni pun awak boleh nampak warna elektrolit dia pudar. Okey, ni gelembung gas. Macam mana? Kalau oksigen, kita akan cakap gelembung gas tak berwarna. Jangan cakap gas oksigen dihasilkan. Salah. Okey, gelembung gas tak berwarna terhasil. Okey, dan lagi satu warna biru elektrolit menjadi pudar. Okey. Soalan juga minta persamaan setengah kan? So persamaan setengah yang ni. Cikgu tak tulis lagi sekali je lah. Nanti awak buat jawapan saja. Ni dia punya persamaan setengah. Okey. Satu dengan yang ni satu. Dia punya persamaan setengah. Okey, sekejap cikgu tengok. Dia minta persamaan setengah pada dua-dua ke? Setengah di anode sahaja. Okey, so itu sahaja jawapan awak. Okey, itu sahaja perbincangan untuk soalan nombor 9. Terima kasih.